Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton rakaman ni. Saya Sajulia Ahmad. Apa sekarang saya suka tentang perancangan keuangan ni. Dan saya buat video ni dengan hasrat suci murni untuk berkongsi dengan lebih ramai orang supaya lebih ramai orang sedar betapa pentingnya perancangan keuangan. Jadi saya harap video ringkas ini membuka mata dan saya berjaya membantu ramai orang untuk membuat perancangan keuangan masing-masing. Macam saya dah sedar agak lambat, tapi apapun kita bertindak mengikut kesesuaian umur kita. Okey, perancangan keuangan ni penting dalam kehidupan kita kerana apa dalam piramid keuangan bila kita ada aset, kemudian kita boleh kembangkan kepada pelaburan, kita juga perlukan simpanan dan yang paling penting, yang paling besar kat bawah tu adalah tentang perlindungan. Kena ada perlindungan. Ini yang saya belajarlah daripada kelas-kelas keuangan yang sempat saya ikuti apabila saya dah bersara. Dah bersara pun baru sedar tentang kepentingan ni semua ya. Okey. Okey, tentang perancangan keuangan dalam Islam. Contohnya kita memanglah menghasilkan harta, kita cuba dapat pendapatan, kita dah belajar banyak-banyak, kita cuba dapatkan pendapatan dengan bergaji, tak kiralah kita bekerja ke berniaga, yang penting kita perlukan pendapatan, kita menghasilkan harta kan. Okey, kemudian harta yang kita dapat tu kita cuba kumpul, kita dah guna mengumpul harta, kita perlukan simpanan. Okey, masing-masing ada bank lah, ada tabung haji lah, ada koperasi lah kan. Ada pelbagai bentuk simpanan dan ada macam saya juga menyimpan dalam bentuk emas. Itu pun juga salah satu dalam bentuk simpanan. Okey, kita menggunakan harta. Faktor yang ketiga adalah kita menggunakan harta untuk perbelanjaan. Mestilah kita perlu belanja kan, belanja harian, belanja pakaian, belanja kenderaan. Dan untuk nak belanja tu kalau dalam kita gunakan juga cara yang lebih bijak dengan selamatkan belanja harian kita tu daripada hangus macam tu saja. Macam tu macam mana nak buat? Itu saya boleh kongsikan. Maknanya dia macam mana kita belanja tapi kita tak hangus. Jadi itu ada cara dia. Dan kita ada juga boleh mengekalkan harta perlu kekalkan harta kita dengan membuat perlindungan. Kita gunakan takaful. Okey, kita juga boleh menambahkan harta dengan mengadakan pelaburan. Tengoklah hartanah ke, emas ke, saham ke, unit amanah ke. Tuan guru saya, salah seorangnya Coach Fadil pun nasihatkan kena ada perlindungan dan juga pelaburan ni. Pelaburan boleh guna property, boleh guna emas pun boleh. Okey. Kemudian of course kita perlukan menyucikan harta kita sebagai ibadah kita kan. Apa yang kita buat, kita kena ada macam haji, kita pergi kita buat zakat, kita buat sedekah dan sebagainya. Dan kemudian kita kena juga pastikan ada pembahagian. Pembahagian iaitu kita nak bahagikan harta kita, kita nak buat apa guna wasiat ke, sikit macam mana tu? Okey, wasiat ke kan, hibah ke, amanah ke, faraid. Kita kena buat benda tu. Okey, sebut pasal wasiat, hibah, faraid ni, um, uh, apa Kak Juta teringat dah satu petikan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang mana Allah berfirman, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Kan, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Bijaksana. Tengok, Allah yang Maha Bijaksana telah tetapkan dalam Al-Quran betapa pentingnya kita ada wasiat dan kita tinggalkan orang-orang yang kita sayang tu
dengan harta supaya dia orang tak susah hidup dia orang kan. Cumanya okey, wasiat ni apa wasiat ni? Wasiat ni biasanya kita nak buat tu agak lambat nak selesaikan. Okey. Bila sebut hibah, wasiat, faraid ni Kak Ju nak bezakanlah sikit kan. Kita kena faham apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu faraid. Okey, hibah ni kan apa dia pemberian ketika kita hidup kan jumlah dia tak ada had, kita nak bagi berapa banyak pun boleh. Penerima ni tak kisah siapa sahaja pun kita boleh dan tak perlu pun persetujuan waris. Maknanya itu kita bebas. Masa kita hidup ni kita boleh buat memperancangan kepada siapa kita nak bagi. Okey, kalau macam saya nak bagi kepada anak-anak saya kan. Macam suami saya dia pastilah nak bagi kepada isteri yang tersayang ni. Macam itulah kan. Apa supaya orang yang kita sayang tu tak susah. Cuba cuba ambil masa sekejap, kita tengok siapa yang orang-orang tersayang kan, yang kita nak bagi hibah ni. Itu penting sebab kita nak bagi semasa kita boleh bagi kan. Masa kita hidup kita bagi. Okey, wasiat ni apa? Okey, pemberian dia adalah pemberian apabila kita dah meninggal dunia. So kita boleh tulis wasiat tapi pembahagian tu selepas kita meninggal dunia. Tapi jumlah dia sikit je. Kita daripada semua harta kita setelah dijumlahkan tu hanya 1/3 daripada harta kita tu baru boleh kita bagi wasiat dan bukan kepada waris sebab waris kita dah ada faraid dekat sebelah sana tu kan. Ini adalah wasiat. Ini tak perlu persetujuan waris. Tapi kalau lebih daripada 1/3 daripada kita nak bagi lebih lah daripada 1/3 yang kita boleh bagi tu kena ada persetujuan pada waris. Tapi nak buat ni pun bila dah berlaku kematian, kita nak kumpul-kumpul harta si mati pun dah satu hal, dah susah kan nak listkan dia semua. Kemudian nak kena pergi kepada kena tengok wasiat dia dan juga kena ni kan. Kalau orang tu tak prepare dengan wasiat ni, maknanya dia akan ada kesusahan kepada waris-waris untuk nak selesaikan dia. Okey, kita pergi next kepada faraid. Faraid ni apa? Okey, sama dia pemberian selepas kita meninggal dunia. Ikut kadar-kadar tertentu. Kadar-kadar ni telah ditentukan dalam Al-Quran dah pun ada berapa kan. Yang perempuan dapat berapa, isteri dapat berapa, anak dapat berapa. Kan, kalau ada anak perempuan saja dapat berapa, anak lelaki saja dapat berapa. Dan penerima dia hanya waris dan wajib dia Muslim. Dan dia ada bahagian-bahagian tertentu yang telah ditetapkan. Jadi itu beza dia. Itu beza dia. Okey. Harap semua faham kat situ. Okey, sekarang ni kita kena faham juga kitaran kehidupan manusia kitaran kehidupan manusia. Okey, daripada proses kita lahir sehingga kita berumur 20 tahun tu kita proses belajar. Kemudian 20 tahun hingga 30 tahun kita bekerja lah kan. Okay, tak kira lah pekerjaan pertama, kedua ke tapi kita bekerja kebanyakannya. Perlu bekerja lah. Dan 30 hingga 40 tahun kita bina keluarga daripada seorang anak, 2 orang, 3 orang kan. Kemudian kita fasa lepas 40 tahun tu kita nak berpindah rumah. Kalau dulu kita menyewa, kita nak masuk rumah sendiri kan. Itu ada perancangan. Lepas tu kita dah ada anak-anak yang dah graduate pula umur 50 tahun, kita pun dah nak bersara dah 60 tahun kan. Kita bersara. So ini adalah kitaran kehidupan kita. Di manakah kita sekarang? Okay, macam Kak Ju sekarang, Kak Ju dah 49. Okay. Tapi apa Kak Ju dah bersara. Kak Ju bersara lebih awal kan. Jadi tapi Kak Ju buatlah kerja-kerja lain untuk untuk nak buat dana persaraan yang lain. Memang Kak Ju dah ada apa bakal ada pencen pada umur 56 tapi Kak Ju perlukan apa perancangan lain untuk bersara kan supaya bersara dengan mewah kan. Itulah perancangan-perancangan dan setiap kitaran hidup kita ni memerlukan apa perancangan keuangan yang teliti.
Okey, kita perlukan dalam setiap fasa hidup ni kita perlukan takaful. Sebab apa ya kita perlukan takaful pada setiap ni kan? Kan dia macam perlindungan lah kan. Kena ada perlindungan, nak belajar kena, pekerjaan utama, rumah pun ada, semua perlu perlindungan. Sebab apa? Sebab kita ni tak akan pernah terlepas daripada perkara yang tak pasti dan pasti. Tak pasti tu apa? Tak pasti tu seperti macam penyakit, ah, ketidakbolehupayaan, disability kan. Kan kita sakit ke yang sangat-sangat ke kan, aksiden dan sebagainya. Itu benda-benda yang tak pasti. Tapi apa yang pasti ya? Betul. Yang pasti adalah setiap kita orang, kita akan mati, akan meninggal. Nak tak nak, kita tak mengaku pun, setiap daripada kita akan melalui kematian. Okey, setuju tak? Setuju? Okey. Dan kita pula dalam dalam Islam pun kita memang kena ingat kematian. Sebab tu kita beribadah, kita buat apa saja, bekerja apa semua, kita anggap ibadah untuk bersedia untuk kematian kita, untuk hari akhirat nanti. Okey. Sekarang Kak Dina nak fokus kepada portfolio takaful ya. Apa kita nak share portfolio takaful ada 4 kan. Ada hibah, ada simpanan, ada medical dan juga critical illnesses kan. Takaful ada 4 yang perlu dilengkapkan, iaitu hibah, simpanan, medical dan sakit kritikal. Untuk nak selamatkan perkara yang pasti, kita kena ada hibah dan juga kita kena ada simpanan. Okey, hibah kenapa? Andai kata kita berlaku kematian, kita nak ada hibah lah untuk orang-orang yang tersayang, untuk keluarga kita. Tapi kalau kita panjang umur, kita nak ada simpanan yang cukup untuk menghadapi perkara-perkara yang pasti tu kan. Jadi inilah kita perlu, kita nak tengok perkara yang belum pasti, kita tak apalah, kita isu lain. So hari ni kita nak fokuskan kepada yang pasti, yang wajib ada, adalah hibah dan juga simpanan. Okey, kalau kita hidup lama kan, yang pasti kan, andai kita hidup lama, kita naklah dapat simpanan ataupun saving yang cukup untuk tambah dana waktu bersara kita nanti. Dan kalau kita pergi terlalu awal pun, kita ada wang yang cukup untuk kita tinggalkan kepada waris kita. Yang kita nak setiap waris kita tu kalau boleh dapat 100% ke 50% ke, kita nak dia yang dapat. Kalau suami yang meninggal, dia nak isteri yang dapat, sebab isteri dia yang akan jaga anak-anak kan. Kalau ibu, dia nak pastikan dapat kepada anak-anak dia. Macam itulah kan. Itu benda yang pasti kan. Kita nak ada simpanan jika kita hidup lama, dan kalau kita meninggal pun, kita nak keluarga kita ada hibah dia. Okey. Ini contohlah kan, ada kisah benar. Ini adalah contohlah, pelanggan kami dapat sampai 64,000 hibah kan, seorang isteri dengan seorang anak, di mana suami dia pada umur 45 tahun tu telah meninggal dunia akibat COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, dia sempat ambil caruman takaful, di mana caruman tu telah bagi hibah kepada isteri dia 100%. Isteri arwah ni dia memang sedih lah kan apabila berlaku kematian kan. Tapi dia sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih, terasa sangat kasih sayang suami dia, kerana suami dia tinggalkan dia dengan hibah takaful berjumlah 64,694.99 sen. Dia manfaat dia banyak membantu isterinya untuk memulakan kehidupan bersama dengan anak dia. Anak dia nak sekolah kan, banyak belanja, banyak apa, isteri pula tak bekerja. Jadi hibah ni sangat-sangatlah membantu. Jadi dia banyaklah dapat meringankan beban kehidupan dia.
Dia adalah satu backup kewangan kehidupan apabila benda yang pasti tu berlaku. Apabila suami dia meninggal lah kan. Duit yang duit hibah tu dapat dalam masa sebulan sahaja. Dahlah isteri tu kan bila dah suami meninggal, mesti dalam iddah tak boleh nak keluar ke mana-mana. Ejen je yang uruskan semua, dia dapat duit sahaja. Alhamdulillah kan, kita dapat suami yang apa, menjaga kebajikan isteri dia macam ni. Okey. Sekarang ni saya nak cerita tentang satu produk yang bagus, kita namakan dia Ativa, di mana kita nak hidup yang lebih ceria dengan perlindungan tanpa pemeriksaan kesihatan. Apanya bestnya? Tak perlu cek kesihatan pun. Maknanya dia tak kisah orang tu sakit ke, apa ke, maknanya dia boleh dapat perlindungan ni. Best. Sebab tu saya nak ramai yang tahu tentang satu produk yang menarik ni, di mana dia ada simpanan. Ingat balik yang saya cerita tadi tentang perancangan keuangan dalam Islam. Dia dah sekali, dia ada simpanan dan juga hibah. Ini dapat kelulusan dijamin 100%. Mohon je terus dapat. Tak kira sakit, tak kira OKU, tak kira umur berapa, janji bawah daripada 50 lah. Tak ada pemeriksaan kesihatan dan tak ada penilaian risiko pekerjaan. Dia kerja yang berisiko tinggi pun boleh mohon. Dapat pula jaminan cash value sebanyak 150% daripada nilai perlindungan. Pampasan kematian pula 200% akibat kemalangan. Sumbangan sehingga umur 60 tahun je. Bayangkan kita bayar sehingga 60 tahun saja tetapi dapat perlindungan sehingga umur 80 tahun. Best kan? Lepas tu ada pelepasan cukai individu sehingga RM7,000. Okey, yang terlindung ni apa? Serendah RM100 je sebulan. Menarik kan benda ni? Jadi ini antara berapa jumlah perlindungan yang dapat dan jumlah sumbangan lah. Kalau berumur 1 tahun, dia hanya bayar RM100, dia dapat perlindungan sampai RM32,000. Contohnya lah kan, kalau dia berusia 26 tahun, dapat dengan RM100 dia dapat perlindungan RM21,000. Okey. Kalau lagi tinggi macam bayar, option bayaran dia hanya RM100, RM150 ataupun RM200. Dan kita ni sekali ambil je, produk ni sekali ambil je. Kalau dia dah ambil produk RM100, kemudian nak ambil RM200, dah tak dapat dah. Dia hanya seorang satu saja produk ni. Okey. Okey. Nak share lagi? Okey, ini contoh lah kan. Satu case tadi, Kak Ju sendiri, umur Kak Ju 49, belum lagi birthday tahun ni, tahun 2024 ni Kak Ju belum birthday. So umur Kak Ju 49 tahun sebab lahir tahun 1975. Okey, jumlah sumbangan yang Kak Ju nak adalah RM200. Kan? Apabila Kak Ju berumur 49 tahun, kalau kita tengok daripada kalender tadi, Kak Ju dapat hibah jika berlaku kematian, dapat RM22,000. Tapi jika berlaku kematian akibat kemalangan, dia dapat sekali ganda lagi, iaitu RM44,000. Bayar RM200 je kan. Okey, jumlah keseluruhan yang Kak Ju kena bayar kan. Sebab kita nak bayar sampai umur 60 sahaja. So 11 tahun sahaja Kak Ju bayar. So jumlah yang Kak Ju bayar 200 kali 12 kali dengan 11 tahun dapat RM26,400. Yang bestnya, apa yang Kak Ju dapat lagi? Okey, setiap 3 tahun akan dapat wang tunai. Itu yang bestnya. Setiap 3 tahun, tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-9, Kak Ju akan dapat RM660. Okey, seterusnya lagi 3 tahun, tahun ke-12, tahun ke-15, ke-18, dapat lagi 4% pula RM880. Okey kan? Tiba-tiba dapat duit kan? Boleh juga bantu untuk Kak Ju bayar bulan-bulan macam ni. Okey, tahun ke-21 dan setiap 3 tahun setiap 3 tahun lepas pada tu, naik lagi sampai 5% iaitu RM1,100. Bayangkan, dah tak kerja, dah umur 60, dah bersara.
kan, tapi Kak Ju dapat duit. Bolehlah bantu kehidupan waktu tu kan, dah ada pencen 2,000 tambah ni lagi, jadi 3,100 macam bonus lah kan. Setiap 3 tahun dapat bonus, tak perlu buat apa-apa. Okey, jumlah bayaran wang tunai daripada tahun ketiga sampai tahun, umur Kak Ju 80, Kak Ju boleh dapat sampai RM9,020. Dan apabila Kak Ju dah umur 80, Kak Ju boleh dapat lagi RM33,000. So, berapa jumlah keseluruhan Kak Ju dapat? 33,000 campur dengan 920, Kak Ju dah dapat 42,020. Bayangkan Kak Ju hanya bayar 26,400 kan, tapi dapat balik 42,020 ringgit. Ini guaranteed tau. Dia ada lagi, kalau untung-untung lebih-lebih dia akan dapat extra lagi 1,000 ke 2,000 ke. Itu rezeki lah kan. Tapi ini yang guarantee Kak Ju bagi tahu dapat 42,000. Itu kalau umur Kak Ju panjang. Kalau Kak Ju meninggal, waris Kak Ju akan dapat 22,000. Kalau ada lagi aksiden ke menyebabkan kematian, waris Kak Ju akan dapat 44,000. So, maknanya Kak Ju dah meninggalkan, dah membuat perancangan keuangan dengan simpanan ada dan juga hibah pun ada. Okey? Okey. Ini sum. Sum ni umur 50. Maknanya dia birthday dia bulan macam kita cakap 14 hari bulan 3 tahun 1974 lah kan. Okey. Pada tahun ni dia dah umur 50 tahun. So sebelum dia umur 50 tahun ni, Sam ni ambil perlindungan ni, ambil produk ni. Dia dah ada sakit diabetes tau. Kalau sakit diabetes ni tak akan dapat apa-apa protection, apa-apa takaful, apa-apa medical ke semua tak dapat dah. Kan? Sebab kalau dapat pun dia akan kecualikan lah. Tapi susah memang pemeriksaan kesihatan tu memang tak lepas lah. Sebab diabetes ni akan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang lebih kronik. So siapa-siapa yang sakit diabetes, elok ambil tindakan ni. Ambillah kurang-kurangnya ada perlindungan, ada simpanan dan juga ada hibah untuk yang tersayang. Okey, Sam ni Kak Ju cerita, dia ada isteri tak bekerja, ada anak lagi 4 orang yang masih bersekolah. Yang paling kecil baru umur 11 tahun. So tak tahu apa akan jadi kan. So sekurang-kurangnya kita dah buat persediaan untuk orang yang tersayang. Okey, macam ni Sam ambil RM200 pada umur 50 tahun, dia dapat hibah dia 20,000. Kan, jika berlaku kematian akibat kemalangan, dapat sekali ganda lagi sampai 40,000. Okey, kalau dia bayar pada umur 50 tahun ambil ni, dia hanya ambil pada dalam masa 10 tahun. Kena bayar sampai umur 60 sahaja kan. 50, 10 tahun lagi cukup 60. So hanya bayar RM24,000. Okey, dah umur 60 dah tak perlu bayar tapi setiap 3 tahun lepas dah ambil ni kan, ni tahun ni ambil 24, 25, 26, 27. Tahun 2027 akan dapat RM600. Lepas tu tahun ke-6 akan dapat lagi 600. Tahun ke-9 dapat lagi 600. Bila sambung ke tahun ke-12 akan dapat 800. Tahun ke-21 dapat 1,000. Ini kalau umur panjang kan. Lagi dapat hidup lagi. Dapat lagi sehingga umur 80 tahun. 80 tahun tu, okay, jumlah yang dapat pada waktu tu dah 8,200. Dah umur 80 tahun dapat pula maturity, dapat pula 30,000. Campurlah kan 30,000 campur 8,000 dah 38,200. Bayar hanya 24,000 tapi dapat balik 38,200. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Kan? Jadi ini adalah satu perancangan keuangan yang baik. Kita dapat menyimpan, kita force diri kita menyimpan. Apa-apa berlaku, kita dapat hibah. Kan? Kalau umur kita panjang, alhamdulillah kita dapat cash. Seronok kan? Sampai 38,200 dapat tu. Untung. Untung sangat-sangat. Kan? Menyimpan hanya dalam masa 10 tahun sahaja. Tetapi dapat sampai umur 80 tau. Best sangat-sangat. Okey, kita tengok lagi kes seterusnya. Okey, Din. Din kata Din tak mampu. Dia nak ambil RM100 je.
Okey, RM100 pada umur 50 tahun, kita dapat berapa? Kita dapat hibah 8,000. Paling kurang keluarga dia dapat 8,000. Bolehlah bantu kan? Ini dah dia tak dapat dah sangat. Okey, jika berlaku kematian dapat lagi 16,000. Okey, ini, ilustrasi yang dia buat. Okey, dia bayar 15,280 tapi, bayar 12,000 tapi dapat 15,280. Guarantee benefit dapat. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kalau Hanif. Hanif umur 43, ada jantung, anak lagi 4 orang, masih kecil lagi. Jantung pun ada boleh boleh bahaya kan, bahaya dan tak akan dapat apa-apa perlindungan lagilah. Jadi dengan, Atifah ni sangat-sangat membantu. Dia boleh bagi 33,000 kepada isteri dan anak-anak dia kalau, apa, berlaku kematian, kan? Ataupun jika berlaku kemalangan dan menyebabkan kematian, dapat 66,000. Okey. Okey, dia bayar, 43 tahun sehinggalah, 60, 18 tahun kan. So dia bayar 43,200. Tetapi, setiap tahun 369, setiap 3 tahun akan dapat wang cash. Jumlah bayaran wang tunai dia dapat RM16,830. Ah, Lepas tu dapat pula kalau matang dapat lagi 49,500. Total 66,330 guaranteed. Bayar 43,000 dapat balik 66,000. Best. Kan? Ini kalau muda lagi, dapat sampai 35,000. Untung, lagi dapat sampai 82,600 kalau umur panjang. Okey. Nampak, Atifah hanya offer RM100, RM150 dan juga RM200. Hanya dengan RM3. Korbankan RM3 satu hari. Kita akan dapat buat perlindungan, ambil yang sumbangan sebanyak RM100 sebulan. Tapi Kak Ju nasihatkan cuba ambil yang RM200 sebulan. Hanya sumbangkan RM6. Kalau kita suka makan Zeus Coffee, kurangkan satu gelas, kan? Dapat RM6. Zeus Coffee dah berapa? Tea Life dah berapa? Rokok dah berapa? Ini RM6, kita dah buat persediaan, kita dah buat simpanan untuk hari tua kita dan kita buat hibah untuk yang tersayang. So fikir-fikirkanlah sikit sahaja sumbangan yang diperlukan. RM6 sehari. Cuba ambil yang maksima ni. Okey? Uh, okay. Untuk nak daftar boleh hubungi Kak Ju. Kak Ju akan sertakan link untuk WhatsApp dengan Kak Ju. Kak Ju hanya perlukan gambar ni. Ini WhatsApp kepada Kak Ju. Jangan letaklah kan dekat media sosial. WhatsApp kepada Kak Ju personal. Ini je maklumat yang Kak Ju perlukan. So bertindaklah sekarang untuk buat perancangan keuangan yang terbaik untuk masa depan kita. Kita perlukan ada benda yang pasti berlaku, iaitu kematian. Kalau kematian berlaku, kita ada hibah untuk kita yang tersayang. Dan jika umur panjang, kita ada simpanan untuk hari tua. Jom hubungi Kak Ju sekarang untuk Kak Ju bantu untuk produk ini atau produk lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.